Okey, malam ni kita sambung topik saya asas keuangan, tapi rasanya sebelum ni puan-puan semua dah buat kan yang harian yang masukkan dalam report tu, jualan masuk, duit keluar, yang tu merupakan salah satulah asas keuangan yang perlu perlu buat setiap hari untuk pastikan yang kita tahu sebenarnya perniagaan kita ni dalam keadaan apa. Sama. Kalau kita tak buat financial management, kita tak tahu sebenarnya kita untung ke, rugi ke, bulan ni kita dapat berapa, bulan lepas kita dapat berapa. So kita tak tahu sebenarnya perniagaan kita ni maju ke, merosot ke. Sebab tu asas keuangan ni, financial management ni sangat penting dalam memastikan perniagaan kita okey. Dan financial management ni sebenarnya bukan hanya untuk perniagaan juga, dia boleh di-apply untuk harian kita lah, financial planning kita dalam keluarga. So seperti semua orang ada dia punya tujuan kenapa kita nak berniaga. Yang paling utamanya kenapa sebenarnya? Kenapa puan-puan pilih nak berniaga? Ada side income. Side income. Lagi? Kenapa motif? Kenapa kita nak berniaga? Passion kita. Passion, minat. Lagi? Ada lagi yang lain? Kita berniaga ni supaya apa yang kita ada kita boleh trade dengan orang. Dan kita boleh dapat in return dalam bentuk, sometimes kita dapat dalam bentuk servis, sometimes kita dapat dalam bentuk barang, dan kita juga boleh demand that thing in the form of currency. Kalau kita dapat return lah, dan the currency kita boleh lah generate kita punya life. Level mana lifestyle kita. Dapat income tambahan lah. Income tambahan, bolehlah kita memperbaiki taraf hidup. Yang mana biasanya memang ada orang dia berniaga sebab memang minat, ada yang berniaga sebab nak isi masa lapang, ada yang berniaga sebab dia nak cuba nasib, ada yang berniaga sebab dia nak try dia ada produk, dia nak try, nak cuba pasarkan produk dia ni ada tak market. Tapi biasanya main kita punya kita punya main purpose kalau kita nak berniaga ni biasanya mesti kita nak untung, betul tak? Betul. Ada tak yang kita berniaga sekadar cuma CSR, bagi derma kat orang? Ada. Rasanya biasa kita nak mesti kalau kita berniaga tu mesti nak untung kan. Dah ada untung, bila kita dapat untung yang banyak, barulah kita boleh bayar boleh bayar zakat, kita boleh bersedekah, kita boleh tolong orang. Daripada keuntungan yang kita dapat itulah.
So memang biasanya tak ada orang yang nak berniaga dia nak rugi. Saya belum pernah jumpa lagi lah so far yang dia berniaga sebab dia kata dia nak rugi. So kenapa perniagaan gagal? Kebanyakan antara punca perniagaan gagal tu selain daripada faktor luaran macam faktor ekonomi, macam sekarang ni keadaan ekonomi kita yang tak stabil, kita sedang hadapi masalah krisis kesihatan, COVID dan faktor-faktor yang lain. Antara salah satu sebenarnya faktor yang menyebabkan perniagaan gagal ni adalah sebab faktor pengurusan keuangan, yang mana kita sebenarnya kita tak tahu kedudukan perniagaan kita tu sebenarnya untung ke tak untung, ataupun sebenarnya kita dah rugi dah rugi tapi kita tak sedar sebabnya kita tak ada pengurusan keuangan. So antara sebab sesuatu perniagaan tu gagal adalah dia gagal dalam menguruskan keuangan, akaun dan juga simpan kira-kira yang lemah. So di mana kat sini untuk pastikan kita punya perniagaan tu sama ada kita tahu untung ke tak untung ke, kita perlu perekodan yang baik. Untuk kita perlu rekod semua transaksi yang berkaitan lah dengan perniagaan, sama ada pendapatan daripada jualan, komision dan juga perbelanjaan yang kita keluarkan. Di mana perekodan yang baik ni sangat penting dalam memastikan kita punya pengurusan keuangan perniagaan kita. Di mana pengurusan perniagaan ni sebenarnya dia ada item-item yang kita kena tengok, yang kita kena rekodkan. Contohnya perbelanjaan, kita punya maklumat perbelanjaan, pengurusan perbelanjaan, berapa yang kita keluarkan. And then kita punya cash management, berapa aliran masuk dan keluar duit kita setiap hari ataupun setiap bulan. Resource, kita punya sumber-sumber, daripada mana kita dapat modal pun kita kena rekodkan. And then kita punya revenue, hasil kita, berapa hasil kita, hari ni dapat jual berapa, esok dapat jual berapa. So kita kena rekodkan. Supplier, kita punya supplier management, daripada mana. So contoh macam supplier ni kita boleh tengok dia punya harga dia, sebab kadang harga dia berubah-ubah. Harga dia kadang biasanya akan makin meningkat dan bila harga daripada supplier tu meningkat, dia akan memberi efek lah kepada kita punya hasil revenue. So bila kita tengok supplier kita harga makin naik, so kita kena tengok balik kita punya pengurusan keuangan tu, kita punya cost semua tu kena kira balik, dan kita kena kira balik berapa harga yang patut kita kenakan. So daripada sinilah kita boleh pastikan sama ada yang kita jual tu sebenarnya memang ada keuntungan dia. Dan juga dari segi accounting lah, perlu ada aliran masuk keluar, kita punya penyata pendapatan,
kita punya penyata aliran tunai, kita punya penyata kunci kira-kira. Bila kita buat semua rekod ni, perekodan yang baik, ni maknanya kita masuklah setiap kali ada transaksi, setiap kali ada apa, kita akan rekodkan dekat mana, dekat bahagian mana. Dan ada yang buat biasa untuk bulanan, macam setiap hujung bulan dia akan tengok berapa baki untuk cash management, berapa baki awal, berapa baki akhir yang dia ada. So untuk financial management ni dia sebenarnya tak boleh kita ambil sambil lewa lah, sebab ada yang time dia okay, time dia tak busy, dia record. Time dia busy ke apa, dia tak sempat record, dia tinggal. So dia punya financial management record ni sekejap ada, sekejap tak ada, tak tepat. Yang tu pun kena check balik lah, sama ada kita ada tertinggal record ke, and then biasanya receipt apa semua tu memang sepatutnya kena simpan lah, kena masukkan, kena compile kan semua receipt apa, dan kita masukkan dalam satu file. So kenapa pengurusan keuangan ni penting? Sebabnya ni lah fungsi dia. Kenapa kita tak boleh ambil sambil lewa dengan kita punya financial management, berapa banyak yang kita dapat, berapa banyak kita punya harian, bulanan. Sebabnya pengurusan keuangan ni penting dalam menentukan kita punya capital structure, kita punya modal, macam mana kita nak tengok berapa modal kita, sebenarnya cukup tak cukup, untuk monitor kita punya financial activities, kita punya bila kita buat perekodan yang baik, yang tepat, maknanya kita tak ada lag, sekejap hari ni buat, esok tak buat, lepas tu nanti kan minggu depan dah lupa pula. Sebenarnya minggu lepas kita ada buat transaksi tapi kita tak record. Bila tu so kita tak dapat monitor lah kita punya financial activities tu, dan akhirnya kita punya penyata pendapatan, kita punya penyata aliran tunai semua tak tepat. And then penting juga. Ada nak tanya ke? Dan penting juga kita untuk tengok kita punya keuntungan ataupun lebihan yang kita dapat tu. So bila kita buat perekodan yang baik, so dekat situ kita boleh tahu berapa sebenarnya profit yang kita dapat. Adakah turun, naik, kadang kita rasa macam ramai pelanggan datang, ramai yang kita buat, tapi macam tak nampak pun dia punya untung dia. So daripada sini bila kita buat financial management yang betul, so kita boleh tahu berapa sebenarnya keuntungan yang kita dapat. Dan juga pengurusan keuangan ni kita nak tengok untuk kontrol kita punya perbelanjaan, kita punya perbelanjaan dan pendapatan kita, berapa yang kita kena allocate. So
tu antara fungsi pengurusan keuangan. And then kita boleh juga tengok daripada kita boleh evaluate and select kita punya sumber dana tu. So this is the function of the financial management yang mana kita Warna ni gelap ke Din? mesti kena buat. Elok kau pakai. So dalam perekodan saya pastilah ramai yang tahu dan saya tak tahulah berapa ramai sebenarnya yang buat perekodan yang detail ni. Ada tak yang memang setiap transaksi dia akan catat ataupun dia tak pernah pun catat sama ada dia ada perbelanjaan, pendapatan, kira main jalan je ke memang semua orang memang setiap transaksi ada masuk ada keluar akan terus tulis dalam buku ataupun macam sekarang isi dalam dalam laptop. InsyaAllah isi betul. Isi. Ada isi. Adanya ni lah. Sebelum-sebelum ni? Sebelum ni tak pernah. Sebab memang. Baru start. So sebelum-sebelum ni memang tak pernah buat perekodan ni lah. Tak pernah berniaga pun. Baru nak cuba ni. Tu tak apalah. Yang lain-lain yang memang dah berniaga sebelum ni. Ada tak sebenarnya buat perekodan yang detail ni? Ada macam saya setiap kali customer order, saya akan record berapa masuk. Lepas tu kan macam saya buat online kan. Kalau beli envelope pos laju pun saya akan tolak daripada akaun perniagaan tu. So saya tahu duit tu pergi mana. Macam itulah. Tak macam pos ataupun kalau COD duit yang macam COD dapat kan. Jadi saya masukkan sekali duit COD tu dalam akaun tu. So bila kena COD saya katalah kita nak tolak duit minyak kan. So ambil duit minyak daripada situ lah. Duit pos pun daripada situ. So itu memang untuk bisnes. Okey, bagus. Adanya memang setiap kali ada transaksi yang berkaitan dengan perniagaan akan rekod. So daripada situlah sebenarnya kita tahu boleh kira bila kita record semua yang kita buat tu kita boleh tahu sebenarnya berapa kos yang kita keluarkan. So bila kita tahu kos sebenar produk kita tu, apa yang kita jual tu, bila kita tahu dia punya kos sebenar tu barulah kita boleh estimate berapa untung yang kita nak daripada jualan kita tu. Kita nak letak 20% ke, 100% ke, berapa persen daripada kos tu. Sebab bila kebanyakan kadang dia tak tahu sebenarnya berapa kos sebenar yang dia keluarkan untuk satu produk yang dia jual tu. Sebabnya dia cuma ambil macam kadang kiraan kasar je dia punya bahan-bahan dia tapi dia tak detailkan. Ada lagi kos-kos lain sebenarnya yang sepatutnya dimasukkan dalam pengiraan kos. So bila kita buat transaksi yang detail, kita letakkan dekat situ setiap hari bila ada transaksi kita masuk, bila ada transaksi kita masuk. So bila daripada situ kita boleh tengok sebenarnya berapa kos yang kita keluarkan untuk untuk keluarkan produk. Sebab macam baru ni bila kena buat yang BMC tu saya tengok ada ramai yang terlupa nak masukkan kos internet. Sebab kos internet tu pun internet tu yang kita gunakan untuk perniagaan kita.
sepatutnya bil bulanan yang kita bayar tu termasuk dalam perniagaan. Kalau lagi-lagilah kalau kita memang buat perniagaan online. So bila kita record kat situ, kita tahu sebenarnya berapa kos dia yang kita keluarkan untuk satu produk. Dan bila tu kita tahulah berapa sebenarnya estimate keuntungan. Sebab ramai yang berniaga ni kadang dia tak tahu kos benar dia. So bila dia tak tahu kos benar dia, dia main letak je berapa harga jualan dia. Kadang harga jualan dia tu macam terlalu rendah banding dengan kos dia. Tak setimpal pun dengan kosnya. So sebab itulah perekodan ni sangat penting. So dalam nak merekod ni saya rasa semua dah tahulah, mesti kena tahu ni lah 4 perkara ni. Yang mana kita tahu apa dia debit, apa dia kredit. Debit ni perbelanjaan ataupun jumlah hutang. Biasanya dia akan direkodkan dekat belah kiri akaun. Kredit adalah pendapatan ataupun perolehan. Biasanya kita rekod dekat bahagian kanan ruangan, dekat bahagian kanan akaun. And then ni yang dua ni yang paling kita kena ni lah yang biasanya akan kita terlibat hari-hari. Biasanya ada perbelanjaan dan ada pendapatan yang masuk. And then kita boleh tengok juga aset. So kena tahulah macam kata kita buat kuih. So kita beli mesin kuih, mesin nak uli tepung. So yang itu adalah aset yang berkaitan dengan perniagaan kita. So kita dah ada kena catatlah aset kita sebenarnya ada berapa. Dan aset ni dia ada aset nyata dan aset tidak nyata. Kalau aset nyata ni aset yang nampaklah macam pejabat, mesin, lori, kereta yang kita gunakan. Dan aset tak nyata ni yang tidak ketara ni hak cipta, cap dagangan ni kalau kita hak ciptakan kita punya produk tu. And then liability. Liability ni adalah tanggungan ataupun hutang. Biasa liability ni sama ada orang kita berhutang dengan orang, dengan supplier, ataupun kita berhutang dengan bank, kita berhutang dengan orang. So semua tu yang berkaitan dengan perniagaan lah. Tapi kalau hutang peribadi tu tak termasuklah dalam tak termasuk dalam perekodan perniagaan. Yang kita masukkan hanyalah yang berkaitan dengan perniagaan sahaja. So dalam perekodan maklumat kewangan ni dia mesti ada semua ni lah. Yang mana kita kena ada transaksi, bukti transaksi, sumber macam receipt, invoice, rekod jualan. So yang ni semua memang kena simpan dalam file. Kena setiap kali tu kena masukkan dalam file receipt, segala receipt, segala invoice yang berkaitan dengan perniagaan kita. And then kita kena rekod setiap transaksi yang macam saya beritahu tadi itulah. Maknanya kalau paling asasnya kita buat debit kredit tu. Debit untuk yang belah kiri dan kredit untuk yang belah kanan. So mesti kena buatlah
macam sekarang ni, macam kalau dulu-dulu kita ada buku debit kredit tu, tapi macam sekarang boleh terus isi secara dalam laptop lah ataupun komputer. And then ni lah yang saya beritahu tu, mesti kena ada perekodan asas debit kredit tu. Sama ada kita boleh guna buku ataupun boleh guna dalam komputer. So macam sekarang ni semua dah isi yang harian, report harian tu, boleh terus sambunglah rekod harian tu sampai selagi berniaga lah. So daripada situ nanti kita boleh tengok kita punya prestasi perniagaan kita tu, sama ada meningkat ke, menurun ke, dan kita boleh buat analisis lagi daripada maklumat-maklumat yang kita dah masukkan. Dan akhir sekali untuk kita kena buatlah kita punya penyata untung rugi dan kita punya penyata kunci kira-kira. Sama ada kita nak buat bulanan ke ataupun ikut by quarter, suku tahun pertama, suku tahun kedua, ataupun kita buat by year. So biasa kalau macam perniagaan yang hari-hari, ada jual keluar masuk hari-hari, saya suggest kita buat bulanan lah. Maknanya setiap bulan kita tutup, tengok berapa jumlah yang kita dapat bulan tu. Tapi kalau macam perniagaan kita tu macam sebulan ada berapa kali, yang tu kita boleh buat by quarter ataupun kita buat by year lah. Kalau syarikat yang dah sendirian berhad, dia mesti kena ada penyata akaun untung rugi, penyata pendapatan, dan juga penyata kunci kira-kira ataupun balance sheet. So ada soalan so far? Okay. Faham. Faham. Okey. Okay, so ni yang saya kata buku tunai, macam yang puan-puan buatlah yang dalam report tu. Maknanya yang ni macam kalau kita buat dalam buku lah, biasa kita akan tulis tarikh, kata tarikh bila, jumlah dia berapa, ada tak cukai GST. Biasanya tak adalah. Macam sekarang ni untuk yang perniagaan enterprise dia tak ada GST kan, yang SST ni. And then kita kena letaklah catat sama ada apa pendapatan. Macam yang ni setiap awal bulan kita akan terus tulis dalam buku berapa kita punya baki awal. Ya, baki awal ni kita ambil daripada baki akhir bulan yang sebelumnya. So macam kata bulan sebelumnya baki akhir yang ada dalam buku tunai tu 23,450. So bulan ni 1 hari bulan 1, so kita akan letak kat sini 23,450 sebagai baki awal pendapatan. And then kita akan catatlah, kata 2 hari bulan ada buat perbelanjaan. So kena tulis perbelanjaan tu untuk apa? Beli mesin ke, bayar bil ke, ada baiki mesin ke. So kena letak berapa jumlah dia, dan dia akan ditolak daripada baki awal yang kita dah letak. So dekat sini
baki tunai yang kita ada macam sebelum ni ada 23,000, tolak 3,000, so dah ada sekarang tinggal 20,000. Then kata selepas tu ada lagi kita buat perbelanjaan pada berapa hari bulan. So perbelanjaan tu kata 2,000 untuk buat apa belanjaan tu, kena tulislah dekat situ. Dan kita akan terus tolak daripada baki yang kita ada. So macam sekarang 20,000 tolak 2,000 dah tinggal 18,000. And then ada lagi dalam bulan tu kita buat ada lagi transaksi yang kita dapat. Contoh kat sini kita dapat jualan, jumlah dia 5,000. So 18,000 campur 5,000, kita dapat baki 23,000. Nota dia daripada jualan dan seterusnya. Maknanya setiap kali ada transaksi sama ada perbelanjaan ataupun pendapatan daripada jualan apa semua, kita akan rekodkan. So daripada sini sampailah hujung bulan. Sampai hujung bulan kita boleh tengok kat situ berapa sebenarnya baki akhir yang kita ada. So baki akhir tu yang kita akan bawa pada bulan yang seterusnya. Yang ni kita akan buatlah setiap bulan. So ni yang saya beritahu, paling penting dalam perniagaan kita kena tahu dia punya pengiraan aliran tunai keluar dan masuk. Sebab tu kita kena buat buku tunai itu tadi, nak tengok kita punya pendapatan perbelanjaan berapa. So dekat sini bila kita dah buat kita punya aliran tunai itu tadi, so kita akan tahu kat sini sebenarnya berapa total kita punya aliran tunai keluar dan masuk. So dekat sini kita dapatlah kalau nak tengok daripada pelanggan, tunai daripada pelanggan, so kita akan dapat berapa totalnya. And then contoh pembayaran tunai kepada pembekal, so kita akan tengok berapa total sebenarnya yang kita bayar kepada pembekal. So ni antara salah satu kaedah lah nak kira total aliran pengiraan aliran tunai keluar dan masuk. Dekat sini termasuk juga antara perbelanjaan adalah pembayaran gaji. Bayar gaji ni termasuk jugalah gaji kita. So dekat sini kalau kita ada pekerja, berapa yang kita bayar untuk pekerja. So dalam nak mengira aliran tunai keluar dan masuk ni, biasanya aliran tunai masuk ni dia termasuklah dalam jualan tunai, bayaran daripada penghutang, modal tunai tambahan yang kita dapat, wang daripada pinjaman bank kalau kita ada buat pinjaman, komisen tunai, geran tunai. Ni semua yang geran tunai ni macam kita dapat geran daripada kerajaan, macam COVID ni banyak kan, government bagi geran untuk SME, untuk mikro, untuk perniagaan kecil. So tu semua akan kita letak dalam aliran tunai masuk lah. Aliran tunai keluar ni contoh dia macam kos permulaan perniagaan, pembelian aset, pembelian tunai stok inventory, pembayaran kepada pemiutang ataupun pembekal,
pembayaran perbelanjaan pentadbiran, pembayaran perbelanjaan pemasaran. So kadang kita terlupa, kita ada buat pemasaran, kita ada kita ada print macam brochure ke, ataupun kita print biasa kita print yang kecil-kecil dalam kertas kecil tu kan, yang kita bagi dekat orang. Tapi kadang kita terlupa yang itu sebenarnya patut dimasukkan dalam pengiraan aliran tunai masuk keluar perniagaan kita. And then perbelanjaan operasi macam gaji, sewa kalau ada sewa kedai, pengangkutan, termasuklah kos minyak, tol, apa lagi, semua tu akan dikira sebagai aliran tunai keluar dalam perniagaan. So dalam nak kira aliran tunai masuk dan aliran keluar tu, format dia kita boleh A, aliran tunai masuk, kita tolak aliran tunai keluar, berapa yang kita belanjakan kata dalam bulan tu. So kita akan dapat kat sini kita punya lebihan ataupun defisit. Defisit ni maknanya tak cukup lah. Maknanya bila defisit ni aliran tunai keluar lebih banyak daripada aliran tunai masuk. So bila defisit ni, bila aliran tunai keluar lebih banyak daripada aliran tunai masuk, so kita tengok kat situ sebenarnya bulan tu kita tak banyak tak banyak duit yang masuk, tapi lebih banyak duit yang keluar untuk bayar semua pembayaran ni lah. And then untuk kira keseluruhan dia, kita akan ni untuk yang bulan ni lah, berapa aliran tunai masuk bulan tu, berapa aliran tunai keluar bulan tu. So kita akan dapat berapa lebihan ataupun defisit, di mana lebihan ataupun defisit ni lah yang kita akan letak dekat baki daripada bulan yang sebelumnya, campur dengan lebihan ataupun defisit yang kita dapat, dan baki yang kita boleh bawa untuk bulan hadapan. So daripada sini kita boleh tengok sebenarnya macam mana prestasi perniagaan kita, merosot ke, meningkat ke. So dekat sini kita dapatlah kalau kat sini dah defisit, tapi kalau kat sini baki bulan sebelumnya tu banyak, kita campur, kalau kat sini tolak, so tolak kita akan dapat kat sini maknanya baki yang kita bawa untuk bulan hadapan tu dah makin berkurang. Tapi kalau kita punya C ni lebihan, so baki daripada bulan sebelumnya pun banyak, so bila campur maknanya kita punya aliran tunai tu baiklah, maknanya kita ada banyak baki yang kita boleh bawa ke bulan hadapan. So langkah-langkah kenapa aliran tunai ni penting? Sebab kita terutamanya untuk yang perniagaan barulah, kenapa kita perlu ada penyata aliran tunai ni. Sebab ada yang memang baru nak start berniaga, baru ataupun baru cuba cuba perniagaan yang baru. Kalau sebelum ni buat perniagaan lain, lepas tu tukar, sekarang try buat perniagaan yang baru pula, kita boleh mulakanlah kita punya penyata aliran tunai tu. Sebab kat sini yang paling penting kita nak tentukan kos perniagaan kita lah sebenarnya.
berapa kos sebenar yang kita keluarkan. Adakah sebenarnya kos yang kita keluarkan tu lebih daripada pendapatan, ataupun kos yang kita keluarkan tu sama dengan pendapatan. Kalau kos yang kita keluarkan tu sama dengan pendapatan, maknanya kita tak dapat apa-apalah, cuma break even, tak untung tak rugi. And then kita nak tengok juga berapa kapasiti dana yang kita ada, berapa baki. Setiap bulan kita dah buat tadi dia punya baki yang kita dapat tu. So kita akan tengok kat sini berapa sebenarnya kedudukan keuangan kita, kukuh ke, lemah ke. Dan dekat sini juga kita boleh kalau kedudukan kita punya baki tu defisit, maknanya makin makin kurang. So kita kena tengoklah sama ada nak top up kita punya capital tu tadi dengan pinjaman ke. So bila kita buat pinjaman untuk tambah modal, kena anggarkanlah berapa lama pinjaman yang kita boleh buat, tempoh masa dia berdasarkan kepada kita punya previous aliran tunai tu. Mampu tak mampu kita kalau nak top up lagi dengan pinjaman, boleh tak kita nak bayar. And then kita boleh juga menganggarkan jualan kita. Sama ada bila kita dah buat, kata dah buat beberapa bulan, dah sebelum ni kita dah boleh predict dah, boleh ramal dah berapa anggaran jualan kita. Dan kita boleh tengok juga bila sebenarnya jualan kita meningkat, bila jualan kita merosot. Dan kita boleh anggarkan berapa jualan kita yang kita boleh predict untuk masa-masa akan datang. Kita boleh tengok masa nak tingkatkan kita punya jumlah produk, jumlah jualan. So kita boleh buat. Dan inilah menganggarkan kos ni yang bila kita dah buat tadi yang untuk supplier management, kita tengok kita punya supplier ni makin naik kosnya. So daripada situ kita boleh anggarkan kos kita makin meningkat. So berapa apa yang kita kena buat, berapa banyak yang kita anggarkan untuk dapatkan keuntungan. And then kita juga boleh anggarkan yang berkaitan dengan pinjaman tadi ni, macam yang saya beritahu, bila kita dah ada penyata aliran tunai yang lengkap, so kita boleh kat situ kita boleh tengok kalau kita buat loan, kita buat pinjaman, agak-agak berapa masa yang kita boleh bayar, berapa total yang kita boleh bayar. So dekat bila dengan ramalan penyata keuangan ni, so kita dapat buat semualah keseluruhan kos jualan, anggaran jualan, semua dalam satu penyata. Dan ni antaranya ni lah kenapa penyata aliran tunai penting. Sebab untuk perancangan, jangkaan perniagaan yang akan datang, lepas tu sebagai maklumat status perniagaan. So macam kata kita punya perniagaan tu makin
makin merosot. So apa plan kita? Kita boleh rancang daripada sekarang. Plan A, plan B kita apa dia? And then penyata aliran tunai juga sebagai amaran untuk menambah baik daya tahan perniagaan. So daripada situ kita boleh tengok perniagaan kita tu okey ke tak okey. Dan biasanya kalau kita nak buat loan bank, biasa dia akan minta dokumen sokongan, kan? Biasa kalau individual dia akan minta penyata bank untuk 3 bulan. Kenapa bank dia minta penyata 3 bulan? Sebab dia nak tengok kita punya aliran keluar masuk duit dalam akaun. Setiap bulan macam mana dia punya pattern, kita punya pattern keluar masuk duit tu. So dengan adanya penyata aliran tunai ni juga kita boleh buat sebagai dokumen sokongan yang boleh bagi dekat bank lah, yang kata kita mampu nak buat bayaran semula. And then penyata aliran tunai ni juga boleh kita gunakan untuk tarik pelabur yang mungkin berminat dengan perniagaan kita, yang mana kita boleh dapatkan modal daripada pelabur. And then sebagai penanda aras, ni lah untuk kalau kita ada pekerja lah, untuk untuk staff kita untuk capai sasaran, di mana bila kita dah buat penyata yang lengkap, so kita akan tahulah apa yang kita nak buat lagi, apa yang kita nak tambah lagi, nak capai lagi. So selain daripada penyata aliran tunai, bila kita dah rekod apa semua tu, akhirnya kita boleh buat penyata pendapatan. Yang mana penyata pendapatan ni dia akan merumuskan semua pendapatan, kos dan perbelanjaan yang terlibat dalam satu tempoh masa tertentu. Yang ni kalau syarikat dia setiap tahun dia kena keluarkan penyata pendapatan. Tapi macam enterprise kita tak wajib, tapi kita boleh buatlah sama ada bulanan ataupun semi quarter ataupun tahunan. So bila kita dah buat semua daripada record tu, kita akan dapatlah berapa sebenarnya total pendapatan yang kita dapat. Yang ni kalau kita nak buat bulanan, kita akan campurlah semua pendapatan kita dalam bulan tu. Dan kita akan tolak semua kos-kos yang terlibat, kos-kos yang berkaitan dengan jualan. Ada kita beli bahan ataupun inventory, itu termasuk semualah dalam kos jualan tu, dan termasuk pembelian. Dan kita akan dapat tahu sebenarnya berapa kos keseluruhan yang kita keluarkan pada bulan tu. And then daripada situlah baru kita dapat berapa keuntungan kasar yang kita ada. So bila kita dah buat tiap-tiap hari tu, so hujung bulan kita buat kita punya penyata pendapatan, anggaran untung rugi kita. So hujung bulan kita akan tahu berapa kita punya keuntungan yang kita ada, keuntungan kasar. And then selepas keuntungan kasar tu kita akan tolak pula. Yang ni atas ni yang berkaitan dengan jualan, yang produk yang kita keluarkan je.
Contoh macam kita jual kuih, so tepung, gula, semua tu termasuk dalam sinilah kos jualan tu dalam nak keluarkan kuih yang kita jual. And then perbelanjaan operasi ni perbelanjaan lain selain daripada perbelanjaan kos untuk keluarkan produk tu. So perbelanjaan macam internet, api, air, petrol, pengangkutan, yang tu semua dia dipanggil sebagai perbelanjaan operasi. Kalau kos ni yang berkaitan dengan produk yang kita keluarkan tu je. So yang perbelanjaan operasi ni sewa, kalau kita ada sewa tempat, sewa kedai, semua tu masuk dalam perbelanjaan operasi lah. Promosi, kalau kita ada buat promosi yang kita bagi pamphlet ke, tapi kalau macam macam sekarang ni banyak pemasaran yang percuma, lalu media sosial macam FB, IG, WhatsApp, semua tu dikira perkhidmatan promosi yang kita boleh dapat secara percuma. So yang ni bila dapat semua tu kita akan dapat total berapa perbelanjaan operasi kita. So daripada keuntungan kasar tu tolak dengan perbelanjaan operasi, so kita akan dapat untung dan rugi yang sebenar pada bulan tersebut. So kalau macam ni, bila perbelanjaan operasi dia lebih besar, maknanya dia dapat rugi. So daripada situ kita akan dapat tahu sebenarnya kita punya usaha kita selama ni sebenarnya untung ke rugi. Yang mana aim utama, matlamat utama perniagaan adalah nak dapatkan untung. Okey. Okey, ada soalan? So yang penting adalah inilah sebagai asasnya kita kena rekod semua aliran tunai masuk dan aliran tunai keluar. Yang mana buku tunai itulah yang paling penting. Dan hujung dari selepas sebulan lepas ataupun kita buat 3 bulan sekali ke, kena buat penyata untung rugi ni tadi. Faham tak? Faham doktor? InsyaAllah faham doktor. Faham doktor? Ada soalan? Faham. Tak ada. Yang report tu memang semua orang buat ya. Ada yang termiss tak? Termiss doktor, tapi akan usahakan, akan buat. Make sure. Make sure mesti buat ya. Sebab inilah. InsyaAllah. Sebab benda ni yang perekodan yang baik itulah yang paling penting untuk tentukan sama ada sebenarnya perniagaan kita tu dalam kedudukan yang mana. Ada soalan? Doktor, sebenarnya saya cuma nak tahulah sebenarnya geran tu dia macam apa? Macam voucher doktor?
tak, grant ni biasa dia akan bagi insentif kan, macam kalau kita mohon mohon BPN macam ni lah, dia ada kita mohon biasanya macam yang government keluarkan banyak baru-baru ni untuk tolong mikro, untuk tolong ni, dia punya interest dia sangat rendah, 0 hingga 3% ke. Dia kena bayar balik, tapi kalau yang 0% tu macam Qardul Hasan lah, maknanya pinjam 5,000, bayar balik 5,000. Kira tak ada interest pun. Yang tu untuk bantunya ni lah, untuk bantu usahawan mikro untuk dapatkan modal, untuk top up modal. Sebab macam sekarang ni banyak yang terkesan dengan COVID, tak boleh nak jalankan perniagaan, tak boleh nak dapat tak dapat modal. So kerajaan bagi grant-grant ni untuk bantu usahawan mikro ni untuk dapatkan modal untuk mula balik perniagaan ataupun untuk mulakan perniagaan yang baru. Tapi memang kalau layak memang digalakkan ambil lah, rebut lah, sebab kalau tengok yang dia bagi tu memang ada yang 0% interest, memang tak ada apa-apa. Sebab kalau macam sebelum ni pinjam dengan tekun ke, dengan AIM ke, ada dia punya administrative charges yang dikenakan, macam tekun dalam 4%, macam AIM dia based on mingguan, dalam 10% ke dia punya charge yang dia kenakan tu. Menjawab ke soalan? Okey, faham tak? Ada lagi yang nak tanya? Rasanya doktor so far so good lah. Because explanation doktor agak komprehensif. Agak jelas. Saya rasa sebab dia dah interrelated dengan yang awal kan. Kita memperkemaskan yang awal. Siapa yang dah buat, biasa dah buat, hari tu kita dah buat homework kita. Jadi tak adalah masalah sangat. Tapi yang tak buat kemungkinan adalah dia tak faham. Itulah sebab macam yang saya tengok hari tu yang buat BMC tu ramai yang dia tak faham sikit bahagian kos tu. So apa-apa sahaja sebenarnya yang berkaitan dengan perniagaan kita mesti kena rekod dalam perniagaan, dalam kita punya transaksi perniagaan. Tak kira lah kecil ke besar ke, amount dia kena rekodkan. Sebab ada kadang tu macam alah kecil sangat dia punya perbelanjaan ni, kosnya macam macam tak patut dia nak rekod dalam perniagaan. Tapi sebenarnya penting, semua yang berkaitan dengan perniagaan mesti kena rekodkan, masukkan dalam rekod. Sebab kadang tu kita macam alah tak payahlah masukkan, macam kecil sangatlah RM10 je. Tapi bila kita selalu buat tak masukkan, so kita punya rekod tu sebenarnya tak betul lah, tak tepat. Dan akhirnya kita punya perekodan tu salah. Ataupun yang biasanya yang saya jumpa kebanyakannya dia miss record. Macam beli barang
Lepas tu terlupa yang dia ada beli barang untuk perniagaan dia. Lepas tu bila dah terlupa, resit pula hilang. Bila resit hilang, lepas tu dah tak record. So bila terlupa record, lepas tu resit pula tak simpan. Lepas tu bila hujung tu, bila kira, wah dia kata dia tengok untung dia bulan ni tinggilah, banyak. Tapi sebenarnya silap sebabnya ada benda yang dia tak record, yang dia miss record. So sebab tu apa sahaja transaksi pendapatan ke, perbelanjaan ke, mesti kena record. Okey doktor. Ada lagi yang nak tanya berkaitan dengan keuangan? Faham Faham. Setakat ni faham. InsyaAllah. Okey. Dan harapnya lepas ni kena ni lah, jangan terlupa ataupun nantilah tunggu hujung bulan lah baru isi, tak sempat nak isi, banyak sangat benda yang nak kena buat. Lepas tu resit tu, resit tu sekejap ada dalam handbag lah, sekejap resitnya dalam kereta lah. So kena ada proper file, proper management, apa-apa terus masuk dalam file. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya saya akhiri kita punya kelas malam ni. Okey doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Okey. Terima kasih doktor. Ya. Terima kasih doktor. Terima Terima kasih doktor.